Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uh, selamat sejahtera lah. Okey, di sini saya ingin menerangkan sedikit prosedur ataupun kaedah untuk para pelajar menyediakan tugasan ulasan artikel. Macam mana nak mengantar supaya ulasan artikel para pelajar semua berada dalam keadaan yang baik, tersusun, kemas dan seragam. Kita tak mahu ada masalah, orang ni buat macam ni, orang tu buat bentuk macam tu. Jadi semua tak sama kan. Kita nak bagi seragam lah, standardized pada semua. Bila hantar tu tak ada lah berbagai ragam bentuk, format yang berbeza-beza. Kita tak mahu, kita nak sama saja. Jadi untuk contoh saya bagi dalam kes ni ialah satu artikel yang saya pilih secara untuk dibuat contoh lah, iaitu yang bertajuk keratan daripada laman web berkaitan dengan negara kebajikan melalui sosialis. Jadi artikel ni jelas menunjukkan bahawa dia menceritakan tentang sistem ekonomi sosialis. Bagaimana sistem ekonomi ini menekankan kepada kebajikan rakyatnya dalam sebuah negara, itulah. Okey. Jadi jika kita nak menyiapkan tugasan ulasan artikel ni, bermakna pelajar semua mestilah menyediakan isi kandungannya seperti yang digariskan oleh unit ekonomi itulah, di mana dimulakan dengan isi kandungannya. Nombor satu, pendahuluan, kemudian pernyataan masalah, isu penyelesaian masalah, kemudian cadangan penambahbaikan, kesan, fakta-fakta lain, kesimpulan dan juga senarai rujukan. Okey, ini yang wajib lah pelajar perlu hantar dan tuliskan. Okey, untuk isi kandungan, susunan isi kandungan ni lah. Jadi saya ambil contoh ulasan artikel bagi yang kita sertakan, negara kebajikan melalui sosialis. Okey, jadi pendahuluannya apa yang nak diceritakan? Mestilah kita akan menceritakan tentang apa itu sistem ekonomi sosialis ni kan, dari segi maksud, dari segi ciri-ciri dia, sepintas lalu secara ringkas saja, bukannya detail sangat pun, dalam satu dua perenggan gitu je. Okey, jadi kita ceritakan, itu maksud pendahuluan, pembuka kartu. Dan after that kita terus pada perkara yang kedua, iaitu pernyataan masalah atau isu. Okey, kalau topik yang selain daripada topik yang saya tunjukkan ini, contohnya topik berkaitan dengan apa-apalah ya. Jadi kita akan pernyataan masalah itu ialah masalah-masalah yang timbul ataupun apa yang dinyatakan sebenarnya dalam artikel. Isu apa yang diketengahkan. Itu maksud pernyataan masalah ataupun isu yang diutarakan dalam artikel tu. Jadi kalau dekat sini, apakah pernyataan masalah? Apakah isu yang diketengahkan, diperbincangkan? Sudah pastilah isunya ialah bagaimana sistem sosialis ini menekankan kepada kebajikan, negara yang mementingkan kebajikan, menyediakan, mengutamakan kebaikan kepada rakyat di negara tersebutlah, yang mengamalkan sistem sosialis itu. Itu penekanan atau isu yang diketengahkan. Jadi kita beritahulah dalam tajuk pernyataan masalah ni, maknanya berdasarkan artikel ini jelas mengenai sistem sosialis memang menekankan kepada keperluan menyediakan kebajikan yang sebaik mungkin kepada rakyat di dalam negara tersebut. Jadi kalau tengok pada tajuk artikel ni, jelaslah kita akan mengiyakan ataupun kita akan bersetuju dengan apa yang dinyatakan dalam artikel tersebut. Okey, kita bagi tahu. Kalau kita tak setuju, kita bagi tahu ada
Kalau tak beritahu, kalau tak beritahu penyataan ada isu, kita tak jumpa isu. Maknanya kita gagal memahami apa yang diceritakan isu tu dalam artikel tu. Jadi kalau macam kalau kita tak setuju, beritahu bahawa kita tak setuju, tapi bukan bermakna kita tak setuju sepenuhnya. Kita bersetuju dari beberapa aspek. Walau bagaimanapun kita beritahu ada lagi perkara-perkara yang lebih penting yang perlu di-explain, dijelaskan tentang sistem. Sebab sistem ni bukan saja membincangkan, mengambil kira tentang hal kebajikan rakyat saja, tapi juga dia mengambil kira juga dari segi yang pendapatan, penyediaan barang-barang dia macam mana, dari segi banyaklah dari segi proses pengeluarannya macam mana, pembuat keputusannya macam mana, betul tak? Jadi itu yang kita perlu bincangkan. Okey, lepas tu kalau penyelesaian masalahnya, so dalam kes untuk soalan ni bermaknanya macam mana dia menyelesaikan masalah, macam mana dia melaksanakan yang dikatakan negara kebajikan sistem ni. Jadi apa yang akan dibuat, ceritalah. Kalau ada kekurangan dari segi penerangan dalam artikel tersebut, kita akan menjelaskan lagi dengan lebih detail lagi lah. Itu maksud penyelesaian masalah tu lah. Okey, dan carangan penambahbaikan tu maksudnya kita menambahkan lagi maklumat-maklumat yang boleh memperkukuhkan lagi huraian kita tentang perkara. Contoh saya beritahu, kalau kat sini dia lebih merupakan menceritakan tentang bagaimana sistem sosialis ini menekankan kepada kebajikan, aspek kebajikan saja kan. Jadi kita boleh tambah, walau bagaimanapun kita beritahu sistem ni pembuat keputusannya banyak diuruskan ataupun dikendalikan oleh pihak kerajaan melalui Biro Perancangan Pusat kan. Jadi kat situ menunjukkan bahawa mereka keputusan-keputusan mestilah walaupun bermatlamat menjaga kebajikan rakyat, tapi juga mungkin dia ambil kira juga faktor kepentingan negara dari segi politiknya. That's why kerana kalau kita tengok sistem sosialis banyak keputusan yang dibuat oleh kerajaan tu mengabaikan juga aspek keperluan rakyat, kerana dia lebih mementingkan kepada aspek politik kan. Jadi persenjataan, ketenteraan, tenaga nuklear dan sebagainya pula yang lebih diberi tumpuan. Jadi pengabaian kepada kebajikan rakyat pun mungkin berlaku juga atas faktor politik dan keselamatan. Jadi kita boleh tambah sedikit isi mana yang tak dibincangkan, macam dari segi penyediaan barang-barang awam yang tak ada dibincangkan, kita tambah lagi. Kita ambil daripada apa yang dibincangkan dalam sukatan topik yang kita belajar. Jadi kita tambah, ambil maklumat dalam buku dan sebagainya. Itu cara penambahbaikan. Dan kesannya kita cerita tentang apa yang berlaku, apa yang kita dapati. Ini kita kena luaskan segi pembacaan dan rujukan kita lah. Kita kan bahawa perkembangan semasa sistem ekonomi di seluruh dunia sekarang macam mana. Jadi kita dapati negara-negara yang masih mengamalkan sistem sosialis ni, kalau kita tengok tak banyaklah seperti dulu negara yang mengamalkannya, negara Rusia, negara China, negara di blok Eropah Timur, sebelah Eropah tapi sebelah Timur itu pun banyak mengamalkan sistem sosialis pada waktu dulu. Tapi lama kelamaan semuanya telah beralih kepada sistem ekonomi kapitalis dan juga campuran. Jadi nampaknya ada kelemahan juga lah sistem ni dari segi, walaupun nampak macam ada menjaga kebajikan rakyat, tetapi sebenarnya ada kelemahan juga. Cuma negara yang masih kekal ada beberapa negara seperti negara Cuba, negara Korea Utara sahaja. Ada beberapa lah, tak banyak negara yang masih mengamalkan sistem ini.
Jadi itu kesan dia. Kesannya kerana apa kalau kita tengok juga kenapa jadi macam tu, sebab daya saing tak ada, inovasi tak ada, perkembangan ekonomi, perkembangan teknologi tak ada. Sebab tak ada persaingan. Jadi persaingan untuk mengejar mempertingkatkan kualiti pengeluarannya, inovasi tak ada berlaku dalam sistem. Itu kelemahan yang ketara lah. So penyelidikan ke arah yang lebih baik pun tak berlaku. Itu contoh kita bagi kesan betul lah. Dan di fakta-fakta lain ni mungkin kita boleh bagi tambahan lah apa yang tak dibincangkan dalam artikel tu, kita tambah lagi lah. Itu maksudnya. Dan sekali kita buat kesimpulan, biasanya kesimpulannya satu peregat sajalah kan. Dan terus habis kesimpulan kita senaraikan rujukan. Cuma buat masa ini untuk senarai format bentuk senarai rujukan tu nanti saya akan bagi tahu kemudian lah, untuk rujukan yang sepatutnya macam mana kita nak tulis senarai rujukan. Kalau senarai rujukan daripada buku, macam mana cara dia, senarai daripada majalah macam mana, senarai daripada internet macam mana, gitu. Jadi kita saya akan bagi nanti lah. Okey, kita tunggu kemudian. Okey, saya nak ulas sikit tentang bagaimana kita menyediakan format penyediaan bagi rasa artikel supaya nampak lebih seragam, lebih cantik, lebih tersusun lah. Sudah. So saya tengok ada yang noktah tu ada tapi tak ada perenggan. Mana ada kita baca buku tak ada perenggan kan? Kita mesti ada perenggan. Jadi dekat sini satu perenggan biasa satu fakta. Contoh untuk pendahuluan kita guna berdasarkan ini ya, isi kandungannya ni. Isi kandungan yang pertama ialah pendahuluan. So pendahuluan ni biasanya kita nak cerita tentang ciri-ciri sistem kan, ataupun apalah yang berkaitan dengan definisi dia, takrifan dan sebagainya. Jadi kita buat satu perenggan yang tak banyak, mungkin 1, 2 atau 3 perenggan, tapi 3 tu sebenarnya dah banyak. 1 atau 2 perenggan sajalah untuk memperkenalkan, jelaskan sistem. Contoh kan, kalau kita menceritakan tentang barang ekonomi, kita ceritakan apa itu definisi barang ekonomi. Kalau kita cerita tentang buruh, kita cerita apa maksud buruh, ciri-ciri buruh dan sebagainya lah. Lepas tu penyataan masalah, lepas tu kita buat perenggan dia lah. Ini dia punya kita tak jawab nanti sangatlah ni ya. Jadi itulah. Okey. Jadi kita nak bagi nampak teman, kita buat sikit lah. Okey ya. Jadi begitu je dengan penyelesaian masalah yang saya dah bincang tadi lah. Kita buat satu perenggan lah. Tak semestinya satu perenggan, 1 atau 2 perenggan lah kan. Yang penting tersusun, dan kalau boleh spacing bagi dekat sebelah sini ni sama kan, sebelah kiri ni sama, sini ni sama. Macam mana nak buat dia? Kita boleh buat Ctrl A ataupun kita highlight saja kawasan ni. Kalau Ctrl A macam ni, Ctrl A semua. Tapi kalau nak tu kita buat semua macam ni, dan kita beri pada ni justify kan, Ctrl J. So dia akan sama lah, kiri ni dengan kanan ni sama. Tak adalah kalau kita tak buat justify, dia akan jadi di ujung dia akan tak sama dengan sini lah kan. Yang itu. Okey. Dan seterusnya ingat satu perenggan satu fakta. Kalau ada 2 fakta, kita buat 2 perenggan lah. Kemudian okey, berkaitan dengan kita boleh insert kat atas ni. Kat atas ni kita boleh double click, kita akan dapat sini lah. Okey, macam mana kita nak tulis kat sini ni, kita tulis je lah tajuk lah artikel. Kalau kita nak tulis kan, tajuk kat artikel bagi kes ni, negara kebajikan melalui sosialisme kan, sosialisme. Jadi kita tulis lah macam ni. Untuk page ni, okey, page ni senang saja, kita insert, kita pergi kepada page number. Okey, page number kita ada banyak top of page, bottom of page. Kita ambil button lah, sebab top ni page number tu ada di sebelah atas. Sekarang kita nak letak page di sebelah bawah. Sebelah bawah kita boleh letak pula di sebelah kiri ke, di tengah ke, ataupun di sebelah sini. Jadi saya mengambil keputusan ambil yang ni lah. Ni ya, plane number 3.
tu ada sebelah kanan page number, sebab tu dia letak kat sini. Kalau kita buat yang tengah tadi, dia letak tengah sini. Jadi waktu kita nak balik, kita double klik balik yang tengah ni, so kita dapatlah apa ni, page, setiap page tu ada page 1, page 2, ni page 3 kan. Jadi itulah caranya. Cuma satu lagi saya nak ulas ialah berkaitan dengan okey, walaupun isi kandungan tu daripada nombor 1 sampai nombor 8, tapi mula-mula sebelum pendahuluan tu kita kena letak apa, seperti yang saya edarkan dalam WhatsApp group kan. Kita mesti ada cover depan lah. Cover depan tu yang mengandungi tajuk, nama kita, nombor matrik kita, kelas, gitu kan. Itu marketer ni yang, dan di tantangan ada kolom tantangan tu kan. Jadi itu ada markah, kolom markah itu memang yang kena di muka depan lah. Lepas tu baru kita masuk page yang seterusnya tu. Page 1 tu untuk pendahuluan lah. Cover tak ada page lah. Cover tu memang depan lah. Gitu. Dan untuk yang belakang tu, bila dah habis senarai rujukan tu, yang wajib lah sampai nombor 8 senarai rujukan. Tapi kita minta untuk yang selepas senarai rujukan tu, kita letaklah lampiran. Lampiran apa? Artikel anda lah. Kalau anda memilih artikel ini dan dia punya ulasan ya, printkan artikel ni dan lampirkan di selepas nombor 8, page terakhir lah kan, selepas senarai rujukan. Dan untuk kelas saya, kepilkan semua sekali ni, you just stapler pun cukup lah. You buat stapler di ujung sebelah kiri saja. Stapler di tengah satu, di ujung atas satu, di ujung bawah sebelah kiri saja. Tak perlulah menggunakan fancy binding yang menggunakan kertas keras, kertas plastik yang keras dan sebagainya. Plastik lamination panggil tu, yang plastik keras tu. Tak payah ya. You just print, you tulis nama siap, and then you staple sebelah kiri saja, daripada atas ke bawah. Kalau nak cantik sikit, letak selotip yang warna hitam, warna hijau tu untuk menutup bekas stapler itulah. Itu je lah. Tapi kalau tak buat pakai binding pun tak apa juga. Yang penting isi, kita nak tengok isi dalam, bukan kita nak tengok benda yang cantik di luar kan. Yang di luar tu simple-simple je pun tak apa. Okay, I think that's all lah. Tak ada apa yang just itu saja yang penting ya. Saya harap dengan penerangan ini you all dapat memahami lah keperluan yang sepatutnya. Pastikan justify sama, justify. Ingat tu okay, itu sajalah untuk tugasan ulasan artikel. Okay, terima kasih.